yang dirahmati Allah sekalian, kembali kepada tajuk, iaitu dosa ibu ayah pada anak-anak. Dosa yang paling berat ataupun yang paling besar ibu ayah pada anak-anak ialah dosa yang melibatkan akidah. Dosa yang melibatkan akidah. Subhanallah, kerana banyaknya hari ini anak-anak muda, anak-anak kecil rosak akidah, sistem kepercayaan, keyakinan dalam dirinya disebabkan ibu ayahnya. Saya bagi satu contoh. Mungkinlah contoh ini agak berat sikit bagi kita nak terima. Masya Allah. Kita nampak macam biasa kalau kita sebut pada anak, jangan bimbang, mak akan selalu jaga kamu. Jangan bimbang, mak selalu akan ada untuk kamu. Jangan bimbang, mak akan pastikan kamu tidak akan lapar, tidak akan dahaga. Mak akan tunaikan segala permintaan kamu. Mak keluar cari rezeki sebab nak beri makan kepada kamu, sebab nak beli mainan, sebab itu, sebab ini. Masya Allah. Kadang-kadang kita besarkan diri kita depan anak-anak. Saya sebut kita sebab saya pun ada masalah ini. Mak dulu besar kamu sudah pandai ini, pandai itu, muji diri sendiri. Bukan tidak boleh nak jadikan contoh, memang boleh. Tetapi apa yang kita bimbang dan kita takuti, hari ini ramai mana anak-anak, jika dia diuji dengan emaknya berubah, dengan selama ini seolahnya anak ini meletakkan ibu dia, ayahnya sekian-sekian. Lepas tu ibu ayah hubungannya ada masalah, lalu berpisah, bercerai. Ini contoh ya. Hati anak ini akan hancur lebur. Ataupun ibu ayahnya meninggal, hancur lebur. Kerana selama ini dia merasakan bahawa ibu dia lah tempat bergantung, ayahnya lah tempat berlindung. Sebab itu kita kena belajar menanam akidah di dalam diri anak-anak. Sebenarnya kamu jangan bimbang. Apapun yang berlaku kepada ibu ayah, Allah akan menjagamu. Kalau nak tanam rasa malu pada anak, ini contoh perbualan ya. Saya terus bagi contoh. Kadang-kadang kan kita sebut pada anak, malu orang tengok, malu jiran tengok, kamu dapat straight C. Ibu ingat kamu dapat straight A, tapi rupanya straight C. Ibu jangan keluar rumah, nanti jiran tanya. Ibu pun sama, tak keluar mana-mana, takut orang tanya. Masya Allah. Jangan pakai macam ni, malu orang tengok. Tetapi kita perlu tanam sebenarnya, jangan buat begini, malu Allah tengok. Nanti bila anak itu pergi overseas, pergi universiti, pergi jauh, perkataan malu Allah tengok itu akan melindungi dan menjaga dirinya. Tapi kalau malu jiran tengok, malu kawan-kawan Umi tengok, bila uminya tidak ada, jauh daripada jiran, pergi ke negara yang tidak ada orang yang kenal, maka dia mula membuka auratnya, dia mula melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk. Ramai mana anak-anak di rumah kita hari ini, di malam hari tutup kunci pintu, buat maksiat di dalam bilik. Kerana apa? Malu orang tengok. Bila orang tak nampak, buat maksiat. Buka pornografi, tengok benda yang lucu. Berhubung dengan lelaki di luar, di talian, sama ada lelaki, perempuan dan sebagainya. Bahkan ini bukan hanya masalah anak-anak. Allahu Akbar. Bila sebut pasal akidah, kepercayaan, keyakinan kepada rukun iman, percaya, beriman kepada Allah dan segala sifat. Allah Maha melihat kamu. Allah Ya Hafizlah yang menjaga kamu. Yang beri rizki, Allah Ya Razak yang beri kamu rizki. Umi perantaraan. Yang menjaga kamu hakikatnya Allah. Sebab kadang-kadang depan mata kita, anak kita boleh jatuh. Di sekolah bukan kita yang jaga anak. Hakikatnya Allah yang membuatkan dua kaki anak kita teguh kokoh, boleh berjalan elok. Hakikatnya dari sudut akidah, segala-galanya datang daripada Allah. Namun kerana kita yang menjadi asbab rezeki anak itu, asbab anak itu dijaga, dipelihara, kita dapat bahagian pahala yang sangat besar. Sangat besar.
Sehingga kan istighfar anak itu, kita akan dapat pahala yang begitu besar. Ini disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW. Apabila ada sebagian manusia di mahsyar kelak bertanya kepada Allah, "Ya Allah, daripada mana banyaknya pahala-pahalaku ini?" Lalu dijawab, "Ini adalah istighfar anak-anakmu." Ibu ayah, anak-anak memang benar-benar ladang pahala kita. Sebab itu ujian daripada anak paling berat. Sangat berat. Sebab pahala yang paling banyak daripada anak. Kalau kita berbangga depan anak ataupun menyombong diri depan anak, kita cakap, "Kenapa kamu sanggup sakitkan hati emak? Kenapa kamu buat begini? Kamu tidak tahu besarnya dosa kamu bila kamu menyakiti hati emak. Kamu buat begini, hidup kamu tidak berkat. Begini. Kita takutkan anak dengan kedudukan kita sebagai seorang ibu. Doa amat ini, mak kepul tahu tak? Mau mak doakan yang buruk-buruk. Nauzubillah min zalik. Kalau kita merasakan kita ini mulia, memang kedudukan seorang ibu dan ayah sangat tinggi nilainya di dalam Islam. Tidak ada agama yang melebihi Islam yang meninggikan kedudukan ibu ayah. Tetapi jangan kita lupa, kerana adanya anak itulah kita dapat pangkat ibu dan ayah. Sebab itu sangat berterima kasih, sangat syukur dengan kelahiran anak itu. Allahu Akbar, subhanallah.